Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudari muslimin muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita boleh bersua muka di dalam program Al-Huda Channel ni. Pada galik gak setiap hari bergilir daripada ustaz ke ustaz, baba ke baba, mak kutub, mari muzakarah bersama tentang masalah agama kita supaya kita dapat tahu, supaya tambah keimanan kita, supaya tambah takut kita kepada Allah dan tambah cinta kita kepada Allah dan tambah semangat lagi kita buat ibadat kepada Allah dan tambah takut lagi di atas kita nak menyalahi perintah Allah. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, banyak-banyak kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang sangat banyak yang Tuhan bagi kepada kita. Alhamdulillah, para ibu, para bapa. Maka hari ini ialah hari yang pertama daripada bulan Syaban. Selepas daripada kemarin kita hantar selamat tinggal bulan Rajab. Maka ia akan kembali mari pula pada tahun depan nanti. Maka hari ini ialah hari pertama daripada bulan Syaban, dengan makna kita ada lagi lebih kurang sebulan ataupun 29 hari lagi. Maka kita akan sambut bulan Ramadan yang maha mulia, yang paling istimewa sekali, yang kita dah tunggu-tunggunya. Alhamdulillah. Maka pada hari ini para ibu bapa, saudara-saudari semua, saya akan muzakarah sikit sebanyak dengan para ibu, para bapa, saudara-saudari tentang suasana yang bersangkut paut sikit sebanyak, walaupun tak sangkut paut dengan panggil 100%, dengan Isra' wal Mi'raj. Walaupun di hari ini dengan musim bulan Isra' Mi'raj tu dia panggil pada habis dah bulan dianya. Sebab Isra' wal Mi'raj, jika kita panggil Isra' Mi'raj tu, dia berlaku pada tempat 27 bulan Rajab, di atas pendapat kebanyakan para ulama. Maka alhamdulillah di tempat kita apabila masuk bulan Rajab, maka banyaklah kampung ke kampung, tempat ke tempat, padah para ustaz, para guru, para baba, supaya mari cerita kepada kita tentang Isra' Nabi dan Mi'raj Nabi, dan serta kita boleh ambil pengajaran daripada benda yang berlaku. Maka kesimpulannya para ibu bapa semua, Isra' Mi'raj berlaku beberapa benda yang Nabi lihat yang berlaku dengan Nabi. Sama ada ketika Nabi pindah daripada Masjid Al-Haram kepada Baitul Maqdis di Palestin, maka ada beberapa benda Nabi kelih, benda yang pelik-pelik. Dan lepas pada tu pula di satu toko batu yang besar di Baitul Maqdis, sehingga naik ke sampai langit yang ketujuh dan sampai di Sidratil Muntaha, juga Nabi kelih suasana yang pelik. Tapi
muzakarah kita pada hari ni saya tak saya ceritalah benda-benda hak tu sebab kita dengar dah daripada ustaz yang lain, baba-baba yang lain. Nah, cuma hari ni ada ikatan sikit sebanyak, lebih kurang. Jadi tak kala berlaku dalam Isra' wal Mi'raj, para ibu bapa, benda yang pelik-pelik, benda gharaib yang menyalahi adat. Nah, maka pada hari ni muzakarah saya, saya nak wari satu hadis yang panjang dan benda berlaku pelik juga. Benda berlaku pelik juga, dia panggil seimbang, dia panggil nak semeh-semeh. Nak merana dia panggil Isra' wal Mi'raj. Sebab kita masih duduk ada di udara tu lagi, walaupun bulan Rajab dah tinggal kita kemarin dah. Dan hari ni hari pertama bagi bulan Sya'ban. Baik. Jadi Nabi kata Nabi lihat dalam mimpi. Maka semua benda yang Nabi lihat dalam mimpi dia, maka benda tu sungguh dan benar. Dia panggil satu bahagian daripada wahyu juga, walaupun bukan dinamakan wahyu benar-benar pun, dia panggil satu bahagian daripada wahyu juga, dia panggil mimpi Nabi ni. Sebab tu Nabi Ibrahim dia mimpi sembelih anak dia, Tuhan perintah suruh sembelih, wajib sembelih. Baik. Maka Nabi, kita mari dengar hadis Nabi bersama. Gapo yang Nabi cerita kepada kita tentang benda yang pelik-pelik yang berlaku yang Nabi lihat dalam mimpi dia. Dan saya rasa para ibu semua dah hari ni pelajaran sangat besarlah bagi kita semua. Jadi Nabi kata raaitu al-lailata ajaba. Aku lihat ai dalam mimpi aku semalam yang aku tidur tu, beberapa benda yang aku lihat banyak tu, semua tu benda pelik belaka. Bukan pelik benar-benar dah, tapi maksudnya benda pelik. Jadi apa arti yang Nabi lihat, apa arti yang Nabi kelih para ibu bapa semua. Nabi kata raaitu rajulan min ummati. Aku lihat seorang di kalangan umatku. Walaupun pada asal kalimah rajul ni terjemah betul-betul bahasa Melayu kita maknanya lelaki, tetapi di sini bukan lelaki, makna seorang. Nabi lihat, Nabi kata aku lihat seorang manusia daripada umatku. Yang beriman. Qad busita alaihi azabul qabri. Aku lihat akan seorang yang beriman daripada umatku yang dihampa dihampa jalan untuk ia berjalan pergi kepada lubang kubur yang penuh dengan seksa. Jadi seorang ni hak Nabi lihat dalam mimpi dia ni akan dihirat, akan dihelak supaya dia berjalan terus pergi kepada jatuh dalam lubang kubur. Lepas tu ada dalam kubur tu bermacam-macam, berbagai-bagai daripada seksa-seksa. Maka tengah-tengah hidup berjalan lagi Nabi duk cerita kepada kita. Tengah-tengah hidup berjalan lagi di atas jalan yang dihampa untuk dia, untuk pergi sapa kepada lubang neraka, lubang kubur yang penuh dengan seksa-seksa tu. Faja'athu salatuhu. Tiba-tiba datang pahala sembahyang. Pahala sembahyang yang ia duk sembahyang mari. Jadi pahala sembahyang hak dia tu Tuhan menjadikan rupa orang, seorang yang mari fastanqadhathu min dzalik. Nabi kata, maka datang pahala yang jadi seumpama seolah-olah rupa orang. Maka dia duduk berjalan di atas jalan yang dihafal untuk dia berjalan gitu. Maka terpaksuk dia lubang kubur dan di dalamnya penuh dengan seksa-seksa dan azab-azab. Maka tengah-tengah hidup jalan tu, maka pahala semaya dia tu mari tolong dia. Mari tolong dia dan buat dia selamat daripada jatuh dalam lubang kubur yang penuh dengan seksa-seksa dan azab-azab. Ini dia panggil sembahyang. Dengan makna orang-orang yang tak sembahyang cerak, dia akan jatuh dalam lubang itu. Dan akan diseksa dengan berbagai-bagai macam-macam seksa di dalam tu. Hak Tuhan sedia. Hak Tuhan cedek untuk nak seksa orang-orang yang tak sembahyang.
Adapun orang yang sembahyang, semaya itu akan tolong dia. Semaya itu akan menyelamatkan dia. Semaya itulah akan wa'u dia tu lepas semua daripada benda-benda yang tak baik. Nah, kalau gitu para ibu bapa semua kena renung, kena kembali klik kepada diri kita masing-masing, bagaimanakah keadaan sembahyang kita. Adakah sembahyang kita baik? Adakah sembahyang kita ni elok, sempurna, cukup, tak kurang? Bagaimana sembahyang kita? Dengan makna jika ada kurang, kita duduk dalam keadaan bahaya. Jikalau tak sempurna, kita duduk dalam keadaan celaka lagi. Sebab tu, kita dengar pada hari ni dah, dan kita ni tak amati mana masalah semaya, hari ni kita kena sembahyang. Dan jangan luput daripada kita sembahyang 5 waktu sehari semalam. Dan hak lepas-lepas mari dah tu, kita usaha tapung, kita usaha qada seboleh-bolehnya. Dan jikalau habis dulu belum kita mati, alhamdulillah. Tapi kita kena niat, kata kita nak qada habis. Kita nak ganti, sempurna. Jangan buat main-main dengan masalah sembahyang para ibu bapa. Kerana Nabi kata as-salatu imaduddin. Bermula sembahyang ialah tiang agama. Maka umuh yang tidak ada tiang, maka runtuh umuh tu. Juga orang yang tak sembahyang, maka ia akan punah dan rusak agama dia. Sebab tu Imam Ahmad ibn Hanbal dia ambil mono-mono betul-betul dengan hadis yang Nabi kata bermula kebezaan di antara orang beriman dengan orang tak beriman ialah sembahyang. Wa man tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang tinggal sembahyang, maka dia dah jatuh ke lubang kafir dah. Sebab tu jangan buat main-main dengan sembahyang. Lebih-lebih lagi satu hadis daripada Nabi sangat takut para ibu bapa dan saudara semua. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man tarakas salata, siapa yang tinggal sembahyang, sembahyang 5 waktu sehari semalam, hak berlaku fardu malam Isra wal Mi'raj. Siapa yang tinggal sembahyang, jawabnya laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Secaya apabila dia kembali jumpa Tuhan di hari kiamat nanti, maka duduk depan dengan Tuhan, maka hari itulah nyata dan jelas bagi dia kata Tuhan sangat-sangat marah kepada dia. Jadi di kalangan manusia, di kalangan hamba-hamba Tuhan, hak Tuhan paling marah sekali, hak Tuhan paling benci sekali ialah orang yang tinggal sembahyang, orang yang tak amati dengan sembahyang. Para ibu bapa, sembahyang tak serupa dengan amalan yang lain. Sembahyang lebih mulia semua daripada amalan yang lain. Sebab tu semua amalan dalam agama kita Islam, zakat baik, puasa baik, haji baik, dan orang panggil yang lain-lain lagi, semua tu Tuhan memfardukan dengan melalui Jibril. Dan Nabi duduk di bombing, di atas bombing, duduk di Madinah Al-Munawwarah. Itu berlaku. Tetapi semaya saya di kalangan amalan semua tak ada yang lain seperti sembahyang. Semaya satu saja yang Tuhan memfardukan kepada Nabi dan kepada umat dia dengan tidak melalui sesiapa. Tuhan fardu di atas Nabi mono selalu dah. Dan tidak ada di antara Nabi dengan Tuhan, tidak ada yang lain. Jibril tak ada. Lepas tu pula Tuhan memfardukan sembahyang di atas tempat yang sebaik-baik tempat, pucuk tu. Di Sidratil Muntaha, di atas langit yang ketujuh lagi. Tempat tu tempat yang maha mulia sehingga Jibril nak pergi tak boleh. Jibril nak masuk tak boleh tempat tu. Kalau masuk binasa Jibril. Tempat tu khusus bagi Nabi saja. Tak ada makhluk yang sapa di situ. Dan di situlah Tuhan memfardukan sembahyang. Ayat kata sembahyang ni hebat, sembahyang ni tinggi, sembahyang ni besar dalam agama kita Islam. Tu. Sebab tu
Satu, yang kedua pula, siapa-siapa yang tinggal sembahyang, para ibu bapa ambil tahu dan dengar baik-baik. Nah, orang yang tak semaya ni, maka semua amalan dia hak lain daripada semaya yang dia buat tu. Dia puasa ke, dia keluar zakat ke, dia pergi buat haji, buat umrah ke, dia sedekah ke, dia tolong orang ke, dia bantu anak yatim ke, dia buat masjid ke, beli tanah wakaf, buat kubur, buat balau. Tak kira lah apa-apa sahaja daripada amalan baik yang dia buat dalam keadaan dia tak semaya, maka semua amalan baik yang dia buat tu tak pakai, tidak ada pahala. Tuhan tak terima. Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab dia tak semaya. Dia tak semaya ni, amalan baik hak lain rusak habis. Jika lagi buat haji pun klik mai kosong, pahala tak ada. Tuhan tak terima. Walaupun haji dia sah kadang-kadang. Dan jika dia puasa ni, kita nak masuk boleh puasa tak beberapa hari lagi ni. Nah, duk terbang berak daripada subuh sampai kepada maghrib, tapi berak lapar saja, pahala tak ada. Sebab apa? Sebab tak semaya. Rugi. Nah, sebab tu para ibu bapa, nah kena ambil berat benar-benar, nah kena halusi sungguh-sungguh teteh semaya supaya amal lain yang kita buat sikit sebanyak tu tak sia-sia dan dapat pahala. Ni kadang-kadang kita bersungguh, Allah gitu tolong orang panggil apa ni, kena aibah. Nah, pergi sedekah duit kepada umum makan di api. Nah, dia panggil dia dan sangga dan batu nak yatim. Buat macam-macam amalan baik, tapi Tuhan tak semaya. Maka semua yang dia buat tu, walau duit habis juta-juta, maka tak pakai, tak ada pahala. Nah, mana dalil? Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, la yaqbalullahu min tarikis salati saumahu wala zakatahu. Nah, tidak terima oleh Allah, Tuhan tak terima daripada orang yang tinggal sembahyang 5 waktu. Tuhan tak terima puasa dia, puasa Ramadan. Nah, dia puasa fardu tak terima, puasa sunat lebih lagi tak terima. Tidak ada pahala. Nah, dan zakatnya. Maka ulama kata, dan semua amalan baik hak lain lagi Tuhan tak terima semahbub dengan sebab satu, ya, dia tak sembahyang. Sebab tu para ibu bapa benar ni sangat-sangat takut. Maka supaya kita ni apabila masuk bulan Ramadan dengan udara suasana yang baik, dengan banyak Tuhan turun rahmat, maka lembut hati kita bahasa nak baca Quran, kita rajin nak semaya, semaya fardu dan berjemaah di masjid, bahasa rajin nak zikir, rajin nak buat baik, nak sedekah. Maka comel belaka tu. Jadi Tuhan tolong kita, kita bahasa nak buat benda lagu tu, benda baik-baik. Udara pun temcai kepada kita. Sebab banyak Tuhan turun rahmat pada bulan Ramadan. Tetapi bimbangnya takut sia-sia sebab kita tak semaya. Sebab tu janganlah kita sedekah dalam bulan Ramadan sia-sia. Janganlah kita semaya fardu berjemaah dan semaya tarawih sia-sia. Janganlah kita buat zakat dalam puasa yang pahala besar sia-sia. Janganlah kita baca Quran dalam puasa sia-sia dengan sebab kita tak semaya. Sebab tu sembahyang para ibu bapa. Nah, kena ambil berat. Nah, masalah sembahyang. Nah, sebab tu orang tak sembahyang takut, sangat-sangat takut. Nah, sebab tu lihat Nabi dalam Malam Isra wal Mi'raj, bagaimana Nabi lihat seorang yang duk hatuk kepala dengan batu yang besar sampai ke gelebek pecah berdarah curut-curut habis semua. Buat lepas tu tumbuh semula pula. Maka ambil batu hatuk kepala dia pula. Pergi sugung batu ambil hatu ke atas kepala dia. Gitulah, maka gelebek pecah habis rusak tumbuh semula pula. Lagu itulah duk seksanya. Maka Nabi tanya, wahai Jibril, siapa ya orang itu? Maka Nabi kata, itu ialah daripada umat Muhammad, orang yang tak sembahyang. Lagi pula para ibu bapa, orang tak sembahyang ni bukan sahaja di akhirat hak dapat seksa, bukan sahaja ketika turun kubur dikena seksa. Bahkan orang tak sembahyang ni tah dunia pun berlaku benda tak baik dah dengan dia. Maka kata para ulama, paling tak ada 4 perkara berlaku dengan orang tak sembahyang. Yang pertama ni hilang nur iman di muka dia.
Hilang cahaya iman di muka dia hilang. Walau dia janguk tapi nampak cemar, nampak keruh, nampak hitam begitu. Cuba terapa-rapa ibu bapa perhati. Budak-budak yang tak semaya. Sama ada anak kita sendiri, sama ada jiran-jiran kita dan orang-orang yang lain, cuba taklih. Orang yang tak semaya bagaimana muka dia? Nampak cemar, nampak keruh, nampak naik tak boleh naik. Tapi saya nampak cemar. Nah tu. Itu sebab apa? Sebab nur iman dia tak ada. Sebaliknya pula cuba kita kelih orang berjuru-berjuru. Orang baik-baik, orang banyak buat ibadat kepada Allah. Muka dia cerah cuaca nur walaupun dia ni kulit hitam tapi muka nur cahaya. Sebab apa? Iman dia kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tak semaya ni umur pandak. Umur pandak. Daripada sebab yang buat seorang itu umur pandak ialah dia tak sembahyang. Maka saya rasa tak ada seorang pun di kalangan kita ni nak umur panjang, tak ada. Kita nak umur panjang belaka. Tu sebab kalau gitu para ibu bapa, saudara-saudari cuba terapati kepada kampung-kampung kita. Orang di kampung tempat kita, kampung dekat kampung kita, jiran-jiran kita dan kawan-kawan kita kenal. Orang yang tak semaya tu siapa hati umur panjang. Buat terapati kelih. Bukan setiap orang tapi pada golek 80 ataupun 90% orang tak semaya umur pandak. 20 mati. Orang panggil 30 mati. 40 tu terik dah 40 tu. Lebih jarang-jarang dah. Bukan tak apa 40 mati dulu orang tak semaya. Sebab tu janganlah kita tak sembahyang. Lagi yang ketiga pula sepik rezeki susah. Orang panggil apa sepik pintu rezeki patut duduk dekat ada susah. Ni orang tak semaya. Rumah tangga duduk dalam keadaan cemah, sepi, lemah, tu orang tak semaya. Rumah tangga tak bahagia cerak dah. Tu. Dan yang keempat hak paling takut sekalinya ialah dia orang tak semaya ni pada golek dia nak mati dalam mati yang buruk. Su'il khatimah. Mati dengan tak boleh muncak. Mati dia kafir kadang-kadangnya. Wala'iyadzabillah, minta selamat, minta berlindung. Sebab tu kita lelaki ke, kita perempuan ke, kita muda, kita tua tak kira. Sembahyang jangan tinggal. Sebab tu Nabi tahu sangat tentang hak ini. Sebab tu belum Nabi nak habis nyawa, wasiat Nabi hak paling akhir sekali para ibu bapa, Nabi kata as-salat as-salah. Sembahyang umat aku jaga, memeliharakan jangan tinggal. Tu pesan Nabi. Tu. Itu yang pertama hak Nabi lihat dan benda hak pelik. Jadi Nabi lihat seorang dihapa jalan untuk jalan lagi kepada lubang kubur yang penuh dengan seksa, maka dia berjalan lagi dengan sebab dosa yang dia buat, maka tengah-tengah dia berjalan lagi, maka pahala sembahyang dia mari tolong dia. Itu yang pertama para ibu bapa. Yang kedua, Nabi kata wa raaitu rajulan min ummati, dan aku lihat seorang daripada umatku ihtawashathu syayatin, dan dilikungi oleh syaitan-syaitan. Iblis syaitan ni duk likung dia, duk keliling dia, dan dia tu duk tengah nak tubik kita boleh. Maka syaitan ni dia tak likung saja, bukan yang mari duk tak ada buat gapo dak. Syaitan ni dia tujuan yang satu ya daripada anak Adam. Dia nak buat semua anak Adam celaka. Dia nak buat semua anak cucu Adam ni masuk neraka belaka. Hak tu aja. Dia pisah tipu tak ada buti-buti. Tak ada buti-buti, gila orang. Gila. Supaya 24 jam tu dia tipu semua, dia was-was semua. Walaupun tak boleh tipu sepenuh-penuh, tipu setengah-setengah. Dan sekadar boleh. Dengan orang yang tak tahu apa mudah tipu. Orang ilmu ada sikit, kurang sikit. Tapi nyata ia tak ada lemah semangat dak nak tipu. Maka jika itu ya waswah ya baru. Duk siu halu-halu slow-slow. Bagaimana jika dia keliling duk likung kita? Maka dia sekat kita tasi kita ni buat orang panggil apa buat hak Tuhan suruh. Lepas tu dia akan orang panggil apa gali lubang maksiat kita buat. Sebab tu dia lekat ada bahaya mana ni yang ni. Yang ni Nabi lihat ni. Jadi duduk dalam keadaan sangat-sangat bahaya dan sungguh-sungguh bahaya.
Nah, maka Nabi lihat dalam mimpi dia. Maka tengah-tengah seorang daripada orang beriman ni, daripada umat Nabi, duduk di tengah, dikelilingi oleh para syaitan. Nah, faja'ahu zikrullah. Tiba-tiba datang pahala zikir. Hak hidup zikir masa dia hidup. Fa khallasahu minhum, maka pahala zikir dia supaya peraik dah, supaya hero dah. Nah, tu dia mari menyelamatkan dia, mengeluarkan dia daripada syaitan-syaitan yang duk keliling, duk likung dia tu. Nah, menyelamatkan daripada tipu daya syaitan. Dan tu ni pahala zikir, hak hidup zikir mari. Para ibu bapa. Jadi syaitan ni, kita semua ni, musuh kita ada 3. Semua ni bahaya belaka. 3. Nah, dengar baik-baik dan ingat lama-lama. Yang pertamanya, dia panggil syaitan daripada manusia. Kawan-kawan jiran-jiran yang jahat-jahat daripada manusia. Mereka ini ia heret kita kepada neraka. Ia sekat kita supaya kita selamat daripada api neraka. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, syaitan iblis. Hak ni kita tak nampak dia, dia nampak kita. Kalau gitu, ia sentiasa nak mencelakakan kita, nak tipu kita, nak sekat kita, tak sehingga kita berjaya lah hidup dunia dan akhirat. Nah, dan yang ketiga, nafsu kita, al-ammarah bisu, yang duduk dalam jiwa kita. Ini musuh kita 3 yang mencelakakan kita. Maka yang ketiga bahaya, tapi syaitan lebih bahaya daripada dia. Nah, sebab tu para ibu bapa, kita ni dia nak musuh dengan orang, ya kita kena tahu dia. Kena tahu dia dan tahu cuan dia, tahu hak orang panggil pomdoi hak dia, barulah kita boleh benar. Dia perang dengan dia gelak tak tahu langsung hak dia, tapi dia tahu semua hak kita. Perang beribu kali pun Allah kita. Nah, tu. Sebab patah dia kata kan, rukau rurau. Apa ni? Rup raikang cana raika gitu, mudah-mudahan kata. Sebab kita tahu kata cuk orang hidup mana, mudah nak benar. Tapi syaitan kita tak tahu. Nah, patu yang maru kadang-kadang dia mari rupa baik. So kita buat ibadat, tapi ada penkan hak dia tu lebih jahat daripada dia sekat kita semaya lagi kadang-kadangnya. Sebab tu lagu-lagu mana pun kita kena usaha sungguh-sungguh. Nah, jangan syaitan masuk dekat kita. Usaha sungguh-sungguh selamat daripada syaitan 100% para ibu bapa. Maka senjata yang paling baik sekali yang menyelamatkan kita daripada syaitan, yang buat syaitan semua tak masuk dekat kita, nah, tak lain tak tidak ialah membanyakkan sebut Allah, zikrullah. Nah, syaitan ia tidak boleh dengar sebut Tuhan, dia lari lalu dah. Sebab tu datang dalam hadis yang sahih, apabila orang ber, dia lari tak saya dengar kalimah ber. Dan juga orang panggil kalimah sebut Tuhan, kalimah zikir. Nah, tu. Para ibu apa? Zikir ni pagar yang paling baik yang akan jaga kita. Bukan sekadar tu. Bahkan zikir ni sebaik-baik amalan dan semudah-mudah amalan dan sebesar-besar pahala amalan. Dalam Islam kita payah nak cari amalan seperti zikir. Sebab apa? Wak mudah di mana saja ikut. Nah, ada asmaya, tak ada asmaya boleh belaka. Perempuan lebih bahaya lagi perempuan. Lebih-lebih lagi perempuan hak ketika mari uzur, mari hari macam dan. Sebab apa? Ketika tu ia baca Quran pun tak boleh, nak pergi masjid pun tak boleh, nak semaya pun tak boleh, nak puasa pun tak boleh. Kalau gitu, ketika tu masa tu ia jauh daripada Allah. Sebab apa? Amalan baik tak ada yang nak buat. Tapi ada lagi amalan baik yang dia boleh buat, tapi kita tak buat mana. Sebab tu hari ni kita dengar dah, kita kena buat. Lebih-lebih lagi orang mari ni dia tak boleh semaya, tak boleh puasa, tak boleh baca Quran, maka ketika ni syaitan mari likung dia, mari hurung dia. Nah, sebab tu dia kena menyelamatkan diri dia dengan membanyakkan sebut Allah. Nah, maka orang mari dia boleh sebut Tuhan, boleh berzikir sepanjang masa ikut dia cakap.
Di rumah, di patah, duk sore, duk ramah, naik kereta, naik motor, naik bersikap. Nah, duk tak, dia panggil tak. Duk lah mana-mana boleh sebut Tuhan sama. Dan tak mesti kena ada air semaya. Nah, tu. Sebab tu perempuan dengan baik-baik, orang marihir tu, dah tak marihir pun sama ya. Tapi orang marihir lebih lagi. Nah, sebab ketika ni, ia jauh daripada ibadat kepada Allah. Sebab tu dia kena ibadat dengan betul yang dia boleh buat. Iaitu apa? Zikir banyak. Nah, zikir banyak. Nah. Maka besar tak besar para ibu bapa dengan hadis Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Man ajaza minkum 'anil laili an yukabidah wa bakhila bil mali an yunfiqah wajabuna 'anil aduwi an yujahidah falyukthir dzikrallahi ta'ala." Siapa-siapa yang tak rak dan tak lawan nak bangun semaya tahajud apa waktu malam, dan dia ni kupi nak sedekah pada jalan Allah, dan dia takut nak keluar pergi perang dengan musuh Allah, maka padahal pahala dia nak pahala jihad dia nak, pahala sedekah yang besar dia nak, dan pahala qiyam tahajud dia nak. Tapi dia bangun tak rak, nak sedekah kupi, nak pergi perang takut. Nah, maka nak buat lagu mana supaya dia tak ada pergi perang tapi dapat pahala seperti dia pergi perang. Dia tak bangun tahajud tapi dapat pahala seperti orang tahajud. Dia tak ada sedekah banyak tapi dapat pahala seperti orang sedekah banyak. Buat apa? Buat Nabi kata falyukthir zikrallah. Maka hendaklah dia membanyakkan sebut Allah. Nah, dia membanyakkan sebut Allah, maka Tuhan wi pahala. Salah dia maya tahajud. Salah dia ni dia panggil sedekah, dia panggil banyak harta benda. Dan salah dia ni keluar pergi berjihad. Besar belaka. Nah, maka dia tak ada kena pergi susah payah. Nah, tak ada kena jaga malam, walaupun jaga malam tu baik, tapi nak kata besarnya pahala berzikir. Siapakah gini para sahabat, para saudara ibu bapa semua. Jadi ada seorang sahabat yang mulia, nah, dia pergi berjumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, syariat Islam ni banyak. Benda Tuhan suruh tu daripada amal yang baik ni, dan wak ni kelebihan gini, wak ni kelebihan gini, wak ni kelebihan banyak, puluh-puluh beratus ada. Nah, maka saya tak kuasa nak buat semua ya Rasulullah. Oh, saya ni kena kerja, kena sanggup anak bini, kena tidur, kena makan, kena apa. I tak boleh buat semua benda hak Islam suruh tu, walaupun benda tu baik. Saya tahulah. Tapi saya tak kuasa nak buat semua. Tu. Dia mengaku Nabi. Kalau gitu ya Rasulullah, maka kamu pilih satu sahaja amalan yang tak payah, yang aku boleh buat. Nah, tapi aku selamat daripada siksa kubur dan selamat daripada api neraka. Mu pilih aku ya Rasulullah. Pilih. Maka pilih hebat sekali lah. Maka cuba teramai dengar para bapa, apa Nabi pilih dia. Maka Nabi kata, kalau gitu membasahkanlah lidah kamu dengan membanyakkan sebut Allah. Tuhan Nabi besar. Nah, jadi Nabi pilih daripada amalan semua, Nabi pilih zikir. Nah, tu. Maka para ibu bapa semua, penawar yang paling baik bagi orang yang hati keras, zikir. Penawar yang paling baik bagi orang malas maya, zikir. Penawar yang paling baik bagi orang yang duk serabut, zikir. Penawar yang paling baik bagi rumah tangga yang tak bahagia, zikir. Nah, penawar yang paling baik nak menjuhkan anak, zikir. Nah, penawar yang paling baik yang memurahkan kita rezeki, zikir. Nah, penawar yang paling baik hati kita tenang, zikir. Tak nak bila kelebihan, di atas satu saja kita buat. Nah, tu tak kira segi pahala lagi, pahala besar lagi para ibu bapa semua. Nah, dan ditanya Nabi SAW para ibu bapa. Nah, sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul mujahidina a'zamu ajra?" Ya Rasulullah, orang yang keluar pergi perang denganmu tu, pergi berjihad denganmu tu ramai. Maka lah ramai-ramai tu, siapa siapa hak mana seorang siapa hak paling besar pahala, hak paling dapat banyak pahala di sisi Allah. Dengan ramai tu siapa yang keluar pergi 3-4 ribu orang tu, hak mana yang paling banyak pahalanya ya Rasulullah? Para sahabat tanya Nabi. Maka Nabi awak lagu mana para ibu bapa? Nabi kata, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Orang yang paling banyak pahala daripada yang lain,
ialah orang yang paling banyak sebut Allah daripada yang lain. Nah, ramai-ramai siapa yang sebut Tuhan banyak, orang itulah lebih besar pahalanya, lebih banyak pahalanya di sisi Allah. Para sahabat tanya lagi, wa ayyus shaimina a'zamu ajra. Dan orang puasa ramai-ramai ni, kita nak puasa ni bulan Ramadan sebulan lagi ni. Pak orang atas dunia hari ni orang Islam macam mana? Orang Islam dekat-dekat 3,000 juta orang. Atas dunia learning ni. Dekat-dekat dah. Lebih kurang 3,000 juta. Orang semua ni learning macam mana? Orang semua ni learning 7,000 juta lebih atas dunia ni. Orang Islam dekat-dekat 3,000 juta dah. Nah, nak setengah dah atas dunia ni. Nah, dah akan menambah semua. Nabi ayat kita. Nah, sehingga jadi Islam semua ni. Nah, masa tu lama banget serah. Nah, kita orang panjang kita boleh kelih lah. Nah, Nabi tak bahang syiah. Nah, tapi nak kata dalam 3,000 juta orang ni, hak mana yang lebih baik di sisi Allah, yang lebih besar dan banyak pahalanya? Ya Rasulullah, Nabi kata aktsaruhum lillahi dzikra, ialah orang puasa yang paling banyak sebut Allah. Orang itulah yang lebih baik sekali di kalangan orang puasa semua. Allahu akbar. Dan para sahabat tanya lagi, wa ayyu al-mutasaddiqina a'zamu ajra. Ya Rasulullah, orang ramai-ramai orang yang sedekah tu, hak sedekah hak mana seorang yang lebih besar pahala, lebih banyak pahala? Nabi kata ialah orang sedekah yang lebih banyak sebut Tuhan. Maka tanya, ya Rasulullah, orang duduk semaya ramai-ramai tu atas dunia ni, siapa yang lebih hebat sekali di sisi Allah, lebih baik sekali di sisi Allah? Nabi kata aktsaruhum lillahi dzikra, ialah orang yang paling banyak sebut Allah. Kalau gitu tanyalah ke mana-mana pun, Nabi kata hamba tu yang paling baik ialah orang yang paling sebut Tuhan banyak. Para ibu bapa, amalan seperti zikir tak ada. Sebab apa? Sebab apabila kita berzikir, Tuhan sebut nama kita, Allah. Nak cari mana? Kita semaya biasa, kita sedekah, kita wahji, Tuhan tak sebut pun nama kita. Tapi dia kita sebut Tuhan, kita berzikir Tuhan sebut nama kita sudah. Nah, hadis yang sahih Nabi kata apa? Tuhan kata, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Siapa sebut aku sebut dia. Nah, Allah mahanya nama kita. Nah, agama-agama Tuhan sebut nama kita. Maka jika kita nak Tuhan banyak sebut kita kena banyak sebut Allah. Nah, maka ni anak kecil besar yang buat kita ni cinta kepada Allah apabila kita banyak sebut Allah. Nah, itu yang kedua. Nah, maka saya berhajat banyak-banyak kepada benda ni. Sebab apa? Saya tak nampak syaitan yang agama yang nak mari tipu saya ni. Maka saya nak pagar diri saya supaya selamat daripada tipu daya dan was-was syaitan. Maka sebaik-baik senjata, sebaik-baik pagar yang akan jaga saya dan akan menyelamatkan saya ialah sebut Allah. Nah, sebab tu para ibu bapa, lagu-lagu mana kena ada dah berzikir dalam hidup kita. Nah, pagi ada, petang ada, siang hari ada, malam pun ada. Nah, kau banyak kau molek. Lebih-lebih lagi kita yang orang ada umur dah, orang tak kerja dah, nak kerja tak agak dah, dan nak apa pun dah orang panggil saja lagu tu. Nah, mereka panggil membanyakkan sebut Allah. Nah, itu yang kedua. Nah, daripada benda hak Nabi lihat yang pelik para ibu bapa. Yang ketiga, Nabi kata wa raaitu rajulan min ummati, dan aku lihat pula seorang daripada umatku. Nah, ja'ahu malakul maut liyaqbidha ruhah. Aku lihat seorang lelaki daripada umatku yang telah datang mari sama dia tu oleh malakul maut. Nah, malakul maut liyaqbidha ruhah, untuk nak mari nyawa dia. Jadi Nabi lihat seorang daripada umat dia, nah, yang duduk tiba-tiba malakul maut mari nak ambil nyawa dia. Nah, maka tengah-tengah malakul maut nak pergi sama orang ni untuk nak ambil nyawa dia tu dan nak mematikan dia tu, faja'ahu birruhu liwalidayhi faraddahu anhu. Tiba-tiba datang pahala dengan rupa orang. Datang pahala apa ni? Pahala buat baik dan taat dia kepada dua ibu bapa.
datang pahala buat baik, dan hormat dan taat kepada ibu bapa, maka pahala ni lah tolak malakul maut jauh daripada dia, menyebabkan dia tak mati, menyebabkan dia umur panjang. Sebab tu datang pada hadis yang lain yang sahih, Nabi kata siapa-siapa yang hendak, yang nak dia tu umur panjang, maka Nabi kata hendaklah dia tu buat baik seboleh-boleh kepada ibu bapa dia dan hubung silaturrahim. Maka taat kepada ibu bapa satu sebab yang besar yang buat seorang hamba Tuhan, buat seorang manusia tu umur panjang para ibu bapa. Dan hak ni penting juga. Lebih-lebih lagi kita nak masuk bulan Ramadan dah ni. Maka supaya semaya tadi lah jika kita ingat agak. Supaya nak puasa kita ni tak sia-sia, kita puasa kita boleh pahala. Supaya baca Quran kita boleh puasa tak sia-sia, kita boleh pahala. Supaya semaya tarawih, semaya fardu kita boleh puasa ni tak sia-sia dan dapat pahala banyak. Dan supaya sedekah kita boleh puasa tak sia-sia dan kita dapat pahala besar daripada sedekah dan amal lain lagi. Maka kita jangan deraka kepada ibu bapa. Kita taatlah sebaik-baik sungguh-sungguh kepada ibu bapa. Dan jika kita ada kesalahan, kita pernah deraka buat ibu kita, ayah kita, panggil marah kita, tak redha kepada kita, belum pada ni kita minta maaf segera, cepat-cepat sebelum nak masuk bulan Ramadan. Bahkan jika tak masuk bulan Ramadan pun kita kena minta maaf, kita minta redha. Supaya apa? Supaya semaya Tuhan kita Tuhan terima. Sebab mana-mana anak yang ibu dia duk marah ke dia dan tak redha kepada dia, dan ayah dia marah ke dia tak redha kepada dia, maka selama mana ibu bapa tak redha kepada dia, selama mana ibu bapa bahasa nak marah ke dia, selama tu amalan dia semua Tuhan tak terima. Semaya Tuhan tak terima, puasa Tuhan tak terima, puasa supaya tak puasa, semaya supaya tak semaya, keluar zakat Tuhan tak terima, buat haji buat umrah Tuhan tak terima, sedekah Tuhan tak terima, buatlah apa sahaja daripada amalan baik Tuhan tak terima semahbub. Jikalau ibu bapa dia duk marah ke dia dan tak redha kepada dia. Sebab tu para ibu bapa, anak-anak yang derhaka kepada ibu bapa ni tak bahawa syurga lah, kata boleh tak gitu dah. Tak gitu. Sebab Nabi kata apa? Ridallah fi ridal walidain. Bermula seorang manusia nak dapat redha Tuhan, dan Tuhan redha masuk syurga lah. Bermula seorang nak dapat redha Tuhan tu terhenti di atas redha ibu bapa ke dia. Jadi apabila ibu bapa redha ke dia, barulah Tuhan redha ke dia. Lepas tu jika ibu bapa marah, maka Tuhan pun sentiasa marah, tak ada maaf-maaf. Sebab tu beringat dan takut. Mana dalil yang kata orang yang bapa dia marah tak redha ni Tuhan tak terima amalannya? Dengar hadis Nabi para ibu bapa. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Salasatun la yaqbalullahu lahum sarfan wala adla." 3 golongan daripada manusia yang Tuhan tak terima amalan sunat dan amalan wajib. Amal sunat Tuhan tak terima, hak wajib hak fardu pun Tuhan tak terima. Jadi apa-apa amalan baik tak kira lah dengan bentuk wajib fardu ke, dengan bentuk sunat ke, tak kira. Daripada halus sekali sampai kepada besar sekali, mudah buat sekali kepada susah sekali nak buat, tak kira lah amalan apa, Tuhan tak terima selama mana ibu bapa dia tak redha. Maka 3 golongan Tuhan tak terima. Yang pertama dah Nabi kata apa? Aqun liwalidayhi. Yang pertama ialah orang yang derhaka kepada dua ibu bapa. Ini bahkan cuba terdengar hadis ni para ibu bapa, sangat-sangat takut. Nabi katakan mal'unun man aqqa walidayhi, mal'unun man aqqa walidayhi, mal'unun man aqqa walidayhi. Nabi ulang 3 kali berturut-turut. Dilaknat
akan seorang yang derhaka kepada ibu bapa. Tuhan melaknatkan, Tuhan menjauhkan daripada rahmat dia dan melaknatkan akan seorang yang derhaka kepada ibu bapa. Sebab tu di hari ni kita kena orang panggil apa, kena ambil perkara yang penting besar dalam hidup kita. Jangan buat ibu kita marah, jangan buat orang panggil apa ni, ayah kita marah dan tak redha kepada kita. Jikalau ibu kita ada lagi, ayah kita ada lagi, segera para ibu bapa, segera saudara-saudari diminta maaf di hari ni. Sebelum nak luput masa, sebelum yang kita nak kai tak boleh. Bahkan mai dengar hadis ni yang sahih ni, sangat takut sekali para ibu bapa. Jadi Nabi nak naik baca khutbah hari Jumaat. Nabi naik tangga, maka mimbar Nabi ya tiga peringkat, 1, 2, 3 gitu. Maka Nabi naik, Nabi kata amin. Lepas tu Nabi naik pula, yakah yang kedua pula Nabi kata amin. Dan Nabi naik ketiga, Nabi kata amin. Amin ni kalim bahasa Arab dia panggil isim fa'il amma, makna dia hey Tuhan terimakan. Ya Allah terimakanlah doa ni ya Allah. Maka tak ada orang berdoa, tapi Nabi kata amin, amin, amin. Maka para sahabat yang duduk dekat yang dengar Nabi buat lagu tu berasa heran lah. Berasa apa ni, kok mana ni? Maka selepas daripada baca khutbah siap sudah, semaya sudah siap, maka setengah sahabat kita tanya Nabi, ya Rasulullah, saat ni ketika kamu naik mimbar saat ni, kamu jatuh tangga pertama kamu kata amin, yang kedua kamu kata amin, yang ketiga kamu kata amin. Amin apa ya Rasulullah? Maka Nabi cerita, Nabi kata saat ni datang Jibril mari saat ni. Maka Jibril berdoa dan Jibril suruh ku amin. Dengan baik-baik para ibu bapa, perhati baik-baik. Siapa doa? Jibril. Maka Jibril sebaik-baik para malaikat. Yang Tuhan tak tolak doa Jibril. Pas siapa mujuk amin? Nabi Muhammad. Sebaik-baik manusia atas muka bumi ni. Tuhan tak tolak doa Nabi. Sebab tu orang yang masuk dalam doa Nabi Jibril celaka sudah. Sebab tu kita jangan masuk dalam doa ni. Hak saya nak royak ni, gapo hak Jibril doa. Lepas tu Nabi amin. Jangan jadi orang ni. Jangan jadi satu daripada 3 orang ni para ibu bapa. Sebab apa? Celaka. Yang pertama, Nabi kata saat ni datang Jibril. Maka Jibril kata, siapa yang dia bulan Ramadan, dia ni Tuhan mempanjangkan umur sampai ke dia masuk dalam bulan Ramadan, lepas tu habis Ramadan dengan raya. Tiba-tiba tak dapat rahmat, tak dapat ampunan daripada Allah. Masuk Ramadan penuh dengan dosa, tubik penuh dengan dosa, dia patullah. Tak diampun dosa dia. Padahal bulan Ramadan bulan maghfirah, bulan yang diampunkan dosa. Seperti dia panggil tempat basuh kereta. Cuci dah. Setiap orang beriman masuk bulan Ramadan kena cuci. Maka orang yang cemas lagi celaka kan tu. Sebab tu Jibril kata, hey Muhammad, siapa yang dia bulan Ramadan sampai habis Ramadan tiba-tiba tak diampun dosa dia, maka celaka orang ni. Maka hey Muhammad kata amin, Nabi pun kata amin. Hak tu kamu dengar tu. Satu. Lepas tu Nabi Jibril doa lagi, dan siapa yang dia dengan ibu bapa dia, dia masuk ke balai besar mari, ibu bapa dia ada lagi, tapi dia derhaka kepada ibu bapa dia, menyebabkan dia celaka masuk neraka. Hey Muhammad kata amin, Nabi pun kata amin. Ni takut ni. Jibril berdoa, seolah-olah Jibril katakan, ya Allah, siapa daripada hamba-Mu yang dia dengan ibu bapa dia, hidup sekali dengan ibu bapa dia, tapi dia derhaka sampai kaya celaka, maka orang ni celaka masuk neraka dia. Maka Nabi kata amin. Dan yang ketiga, sakupak dengan selawat ke Nabi. Tak apalah, kalau kita nak ni. Sebab tu janganlah kita jadi anak yang derhaka kepada ibu bapa, para ibu bapa semua. Sebab dia panggil, jikalau mana-mana anak yang derhaka pada ibu bapa, maka celaka ada dah dia. Kerja apa pun tak naik tagas.
Walau dia cerdik, walau dia bijak, walau dia rajin, walau dia anak tangan ramah, walau dia ni dia panggil apa ni kecek pandai, tak berjaya jika dia orang Islam, hak Tuhan kehendak baik, dia tak akan berjaya jika dia deraka kepada ibu bapa dia. Nah, dan buat gapo tak bahagia, hiduplah ke mana pun, umur besar tak bahagia jika ibu bapa marah. Tidak ada keberkatan dalam hidup. Nah, dan hak kena beringat benar-benarnya, mana-mana anak yang deraka kepada ibu bapa, anak dia sikit lagi akan deraka ke dia pula. Nah, lari tak lepas. Lebih-lebih lagi, jikalau dia learning tak minta maaf kepada ibu bapa dia, dia tak taubat kepada Allah dan tak menyukur ibu bapa dia, maka mesti cerak 100% dia akan dapat menyakiti, dapat buat nyanyi, dapat deraka anak dia kepada dia apabila anak dia besar nanti. Para ibu bapa. Sebab tu, kena beringat benar-benarlah. Dan di hari ini saya seru diri saya dan seru panggil para ibu bapa semua, marilah kita jadi anak yang terbaik, anak yang tolong ibu bapa kita. Lebih-lebih lagi ibu bapa hak mati dah. Para ibu bapa semua, orang yang mati dalam kubur ni, para ulama kata seperti orang lemah laut, seperti orang duduk lemah dalam air laut, berhajat kepada orang tolong dia. Maka siapa orang yang song patut tolong ibu bapa kita anak ni lah yang kena tolong ibu kita, tolong ayah kita lebih daripada yang lain. Kita kena tolong. Jika kita tak tolong, siapa nak tolong? Jika kita tak, orang lebih lagi orang lain. Sebab tu satu hadis yang sangat hebat para ibu bapa, Nabi kata innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seorang di akhirat kelak Tuhan angkat peringkat dia dalam syurga, satu peringkat kepada peringkat yang tinggi, maka lebih tinggi begitulah Tuhan dia angkat peringkat dia. Maka dia tu orang yang kena angkat peringkat dalam syurga tinggi-tinggi tu, dia tahulah kata dia ni tak ada banyak pahala, dia tahu diri dia kata dia banyak dosa. Sebab tu dia berasa tak puas hati, dia berasa heran, berasa ikut mana ni silap orang ke mana. Dia kata, ya Rab, saya dosa banyak. Jikalau kira betul-betul saya tak masuk pun syurga. Kata nak akad peringkat dalam syurga, syurga pun tak masuk jikalau kira betul-betul, sebab dosa saya banyak, pahala saya tak ada. Dia heran. Maka Tuhan kata, ya, engkau ni kalau kira betul-betul kamu tak masuk syurga. Sebab apa? Dosa kamu lebih banyak, lebih berat daripada pahala, lebih berat daripada amal baik kamu. Tapi pada asal kamu nak masuk neraka, tiba-tiba tak masuk. Lepas tu kamu asal terbukit ahli syurga, tiba-tiba pergi masuk dalam syurga. Dan kamu asal sekat orang panggil apa syurga tak masuk, tiba-tiba diangkat peringkat ahli syurga sebab satu ya. Sebab ya. Maka dia tanya, apa benda tu ya Allah? Maka para ibu bapa dengar baik-baik jawab Tuhan kepada orang ni. Tuhan kata satu sebab yang wak rimung pada asal masuk neraka tiba-tiba tak masuk, yang wak rimung pada asal tak masuk syurga tiba-tiba pergi masuk syurga, dan diangkat peringkatmu sebab satu ya. Sebab apa? Sebab bistighfari waladikalak. Sebab anakmu hak hidup nu sentiasa duk tolong minta maaf wi kamu. Ya Allah, lepas maya berdoa kepada ibu bapa dia, ya Allah ampunkanlah dosa ibu saya ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu bapa saya ya Allah. Dah tak ada puas-puas doa lagu tu, minta dengan Tuhan, Tuhan ampun dosa ibu bapa dia. La Quran, Rabbana rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh tu, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh tu, ulai tak ada buti-buti. Dan jika kita tak pandai kata bahasa Arab, kita kata bahasa Jawi. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapa saya ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu saya, bapa saya ya Allah. Pagi kita minta, tengah hari kita minta, petang kita minta, siang hari kita minta, malam kita minta. Minta jangan puas para ibu bapa, jangan puas. Maka Tuhan kata sebab anakmu hidup nu, duk tolong minta maaf wi kamu. Minta dak wi aku ni ampun dosa kamu. Aku yang minta aku ampun.
Ya minta pula aku apa pula. Ya minta pula aku apa pula. Lagu tu lah apa. Sehingga habis dosamu. Tapi dia tak putih lagi. Minta lagi anakmu ni. Juru sungguh. Betul wah para ibu apa ada anak semacam ni. Nah, anak kita nak jadi lagu ni ke tak anak kita ni? Apabila kita mati sikit lagi, anak kita nak minta maaf kita ke tak? Nah, jika kita nak anak kita istighfar kepada kita dan minta maaf kepada kita, kita hari ni kena buat dulu. Kita hari ni kena minta maaf dulu kepada ibu bapa kita. Dan kita buat cerak, anak kita buat cerak, lari tak lepas. 100% para ibu bapa. Nah, maka Tuhan kata, anakmu duk minta lagi wiku maaf kamu. Nah, aku apa sehingga habis dosa kamu, tapi anakmu masih minta lagi. Minta lagi. Nah, maka aku memasukmu dalam syurga, tapi dia tak puas lagi. Dia minta lagi. Minta, maka dia minta aku akad kamu. Dia minta aku akad. Itu pucuk yang diakadkan perakatmu dalam syurga. Allah bertuahnya. Nah, sebab tu wahai ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari yang ibu mati dah, yang ayah mati dah. Nah, buatlah benar ni. Jikalau kita benar-benar kasih sayang kepada ibu bapa kita. Kita nak bagi makan ni yang sedap tak boleh dah. Nah, kita nak buat rumah besar uya duk tak boleh dah. Kita nak beli kereta yang comel uya naik tak boleh dah. Kita nak bagi jalan tempat yang comel tak boleh dah. Kita nak nak tolong pecek ketika dia sakit urat tak boleh dah. Nah, kita nak kecek lembut lemah menyukakan dia tak boleh dah. Tak lewat sekarang mahbub dah kita ni. Hak kita boleh buat ni je. Doa wi Tuhan ampun dosa dia dan kita hadiah pahala baik yang kita buat wi ke dia. Nah, sedekah jariah kita hadiah pahala wi ke dia. Nah, para ibu bapa semua. Saya apabila saya pergi kubur, nah sebab apa ibu saya mati dah, ayah saya pun mati dah. Saya pergi kubur para ibu bapa, saya pergi sapa pak saya salam dulu mula-mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kubur depan kubur ibu saya. Nah, maka saya tanya khabar dulu mula-mula. Itu saya panggil, "Mek, apa khabar hari ni?" "Baik insya-Allah." Nah, selamat. Nah, lepas tu saya berdoa. Saya kata, "Ya Allah, nah, ini saya panggil ibu saya yang akan mengeluarkan saya daripada perut dia. Dan ibu saya ni lah yang perut saya daripada sampai kepada besar. Nah, maka ya Allah, ampunkan dosa ibu saya ya Allah. Nah, jadikanlah kubur dia kebun daripada kebun syurga ya Allah. Dan jadikanlah ibu saya ahli syurga ya Allah. Maka ya Allah, sebagaimana akan hipung saya dengan ibu saya atas dunia ni, ya Allah, hipungkanlah saya dengan ibu saya di syurga nanti ya Allah." Doa lagu tu. Nah, lepas tu baca sepatah dua daripada Al-Quran, lepas tu pergi kubur ayah saya pula. Dan Assalamualaikum warahmatullahi. "Ayah, apa khabar hari ni?" "Baik insya-Allah." Lagu tu. Nah, tu. Hal ni kita boleh buat para ibu bapa. Nah, kita buatlah benda ni, menyukarkan. Dan ibu bapa kita sangat-sangat suka sekali. Allahu akbar. Nah, maka marilah kita bakat-bakat berlomba, marilah kita jadi anak yang terbaik yang menyelamatkan ibu kita, ayah kita daripada neraka, yang memasukkan ibu kita, ayah kita dalam syurga dan menjadikan ayah kita, mengakadkan darajat ayah kita, ibu kita dalam syurga nanti. Nah, itu dia. Marilah kita bakat bersama. Nah, para ibu bapa semua. Itu benar yang ketiga. Nah, ada. Yang dia panggil apa benda pelik hak Nabi kelih. Nah, maka ada tiga lagi para ibu bapa. Nah, tapi masa dah sampai. Dah masa sebab pada golik tu, nah kita dia panggil apa kecek saja. Lepas tu kita buka soalan yang tanya kita jawab. Nah, maka masa 2 minit lagi. Lepas tu tinggal lagi kita sambung minggu depan insya-Allah. Para ibu bapa berlaku di dia panggil apa ni, berlaku di Mesir ataupun di sebuah negeri Arab berlaku. Jadi ada seorang muda umur 30-an lebih kurang. Nah, maka dia ni dia panggil telefon mari kepada seorang tok guru besar, seorang syekh besar. Mari dia kata, "Syekh, saya duka cita. Saya duka cita. Tapi litah le otak saya lala ni pada ibu bapa, berasa tak si goyak hak ni. Berasa nak goyak hak lain. Tak apalah, kalau gitu saya goyak hak lain, hak ni nanti goyak semula. Hak nak goyak ni berlaku di Saudi Arabia." Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar. Berlaku di Saudi Arabia. Jadi siapa cerita kepada kita benda ni, benda berlaku sungguh ni, ialah seorang payaban di hospital. Dia ceritanya, dia kata pada suatu hari, waktu pagi, dia pukul 10, pukul 9, 10, 11 di antara tu lah, datang seorang lelaki umur 30 hari, di antara 30 dengan 40, dan bersama dia perempuan yang tua umur 50 hari lebih kurang. Maka mari dalam keadaan rambut seredung, kain kelubung dia pecah, dan duk kekang. Orang panggil budak yatim, orang panggil seorang yatim tu, hak mai sekali dengan dia tu. Nah, sehingga siapa di meja payaban, mari nak peksa lah, mari nak peksa penyakit dia. Maka payaban semua dan orang lain yang kelas tu bahasa pelik, apa nama ni? Seorang lelaki umur 40 bersama dia perempuan yang tua yang depan kelubung botak atas kepala dan duk kekang duk tear dia apa gitu gini. Maka siapa tak di meja bermo tanya, apa ni? Dia kata, saya nak wang pesak, dia panggil ibu saya. Dia ada panggil apa? Darah tinggi dan kecil manis. Dia tanya, ibumu? Dia tanya, ya, ibu saya. Lepas tu, gana ya wak lagu tu ngamu. Nah, kelubung bawah tu baik kekang mu apa. Nah, tu dia. Maka dia kata, ibu saya gila. Ibu saya tak ada berakal. Ibu saya gila. Allah. Dia kata, kok mana gila? Lepas tu boleh kamu lagu mana? Maka dia kata, cikgu saya cerita. Jadi selepas daripada cikgu saya boleh kepada ibu saya ni, dia gila jak budak dah. Sehingga dia masuk siapa umur belah-belah 15 atau 17 gitu. Maka cikgu saya, mak saya, dia nak ke cucu. Nah, maka ibu saya ni menikah dengan seorang lelaki. Dengan tak royak kata dia gila. Maka berlaku menikah. Tidur. Bawa lepas tu nyata kata, ayah saya tahu kata, ibu saya gila. Ya cerah, tolak roda. Tapi tidur malam itu tu, ibu saya dah mengandung dekat saya. Maka cikgu saya, mak saya lah cara dia, cara ibu saya yang gila ni, sampai dia beranak saya. Sampai dia beranak saya. Maka lepas dari dia beranak, saya tak tahu ke mana lagi, ni ibu, ayah apa nenek saya dah royak, cikgu dengan mak saya dah royak. Tapi saya ingat-ingat mari, saya ketika sampai umur 10 tahun ni, saya duk cara ibu saya dah. Duk cara dia dah. Nah, ada. Bopi saya ke sekolah, mak saya, cikgu saya bercara, bopi saya kelik sekolah, saya bercara. Suap nasi apa semua. Dan apabila tidur malam, saya ambil tali, ikat di kaki saya, ikat di kaki dia. Takut dia lari. Nah, supaya tak lari. Bopi dia lari, pak saya dedah, saya pergi dia. Lagu tu lah siapa saya besar sekarang lah ni, duk cara ke dia. Maka payaban dengar pak bahasa lebih payaban Allah. Nah, maka perempuan ini tengah-tengah tu nah, duk lidah alio ke dia. Habis muka anak ni. Nah, dia maka dia sapu suka. Suka tak ada marah dah ke mak dia. Suka, nah. Payaban kelih. Oh, padah dia panggil. Tapi nak murid tak boleh sebab dia gila. Nah, maka dia kata, "Patu mu duk sabar di atas repang lagu ni." Ya tanya, ibuku. Nah, bosta ni perempuan ibu dia tu. Dia kata, "Mu bohong ni," kata ke anak dia. Nah, mu bohong ni. Mengata nami ku pergi buat umrah. Mengata nami ku pergi Mekah. Nah, dia kata, "Ya, mek kau, ya. Minggu depan kita pergi lah. Hari ni kita mai pesak dulu. Minggu depan kita pergi Mekah." Nah, kecek dengan kecek pes lembut-lembut. Nah, tu. Maka bola lepas tu orang panggil apa ni, doktor atau payaban tanya, "Pah ya tahu wahai lelaki, lepas tu ya ibumu ni, dia tahu ke tak atamu anak ya?" Dia tahu tak atamu tu anak dia. Nah, tu. Maka jawab seorang lelaki tu, "Dah. Ia tak tahu pun kata saya anak dia." Nah, tapi wahai payaban, pembomo semua, cukup aku tahu kata dia ibuku, cukup.
Walau ia tak tahu kata aku anak dia pun, tapi aku tahu kata ya ibu aku cukup dah. Yang aku kena buat baik ke dia sepanjang umur aku. Allah, ibu bapa semua. Nah, maka ibu kita tak nak gila ni ibu kita. Nah, ayah kita tak nak gila ni. Tak ada menyakiti kita pun. Bahkan sentiasa buat baik kita sepanjang masa. Nah, ni bahasa malu kita kadang-kadang kelih. Orang lelaki ni kelih. Ibu dia gila secara tu dia sabar. Secara tu dia secara tu dia buat boleh kepada ibu dia. Sebab ibu dia. Lepas ibu kita ke mana ibu kita? Nah, ibu kita. Nah, kalau gitu janganlah orang panggil pun jangan lupa budi bahasa ibu kita. Para ibu apa? Sama ada yang hidup dan yang mati. Nah, maka jadilah anak yang baik. Nah, yang sentiasa buat baik kepada ibu bapa. Maka ni anak kecil syurga. Anak kecil syurga. Sebab tu Nabi kata al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bermula syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Ai apabila ibu redha, ayah redha, maka ia ni wajib syurga Allah. Nah, tu. Maka tu lebih kurang para ibu bapa semua muzakarah kita pada tengah hari ni. Nah, maka masanya lebih lagi. Nah, dan orang panggil benda pelik yang Nabi kelih ada 3-4 kali lagi. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Nah, dan masanya lebih lagi ni kita buka untuk soalan. Nah, soalan mana yang kita tahu, kita boleh jawab, kita jawab. Yang tak boleh jawab kita butir nanti jawab semula ataupun bagi orang jawab dan insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka kita klik soalan. Ya Allah. Apa tu? Apa dia tanya? Lamat. Mai khasyak perangono. Raudai pahala tengah. Jadi dia kata kita ni bangun semaya tahajud. Tapi kita ni ngatuklah semaya tak khusyuk mana. Nah, kita boleh pahala tak boleh. Nah, tu. Ya panggil khusyuk tu hak tu dapat pahala sempurna. Dia kuat kosong pahala sikit-sikit tapi boleh pahala. Nah, kita bangun tu pun boleh pahala dah. Bahkan para ibu bapa, kita niat nak bangun tahajud tu pun kita boleh pahala dah. Walaupun kita tak bangun, tapi niat nak bangun sungguh-sungguh, tiba-tiba tak bangun, boleh pahala dah. Nah, tu lepas tu apa kita bangun, apa kita semaya, wala mengatur pun tak apa, buat. Nah, lepas tu dia kita buat lagu tu, lama-lama dia rengek. Lama-lama dia rengek. Dia boleh buat dengan mudah insya-Allah. Ya bahasa ya, kita tak biasa ya berat dulu mula-mula, ya berat. Lepas tu dia kita buat, dia kerengek dan jadi adat lekat tu insya-Allah tu baik benar. Nah, tu baik benar. Nah, tapi hak besar sekalinya kita banyak-banyak berdoa dengan Allah, minta tolong daripada Allah. Kita ni dia panggil apa? Boleh buat dengan sempurna. Dia tu hatimu insya-Allah akan berlaku baik dengan kita. Apa dolin ตรงนี้เราจะdoa จุดนี้ได้ไหม Jadi dia panggil kita kata waladhdallin ketika kita baca Fatihah tu, lepas tu kita belum kita nak kata amin kita berdoa boleh ke tak? Boleh. Dan tak batas semaya kita jika kita berdoa tapi syarat dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab kita doa boleh. Nah, dalam doa oleh semaya boleh ketika lepas ada baca Fatihah boleh, lepas ada baca surah boleh, lepas ketika kita sujud. Hak tu comel nah ketika sujud, doa comel benar. Nah, tu boleh. Nah, dan tak batas sembahyang sebab doa tak apa. Kita ni nak sedekah kepada masjid, kita nak niat lagu mana? Nah, maka jika kita niat buat kerana Allah, cukup dah tu. Nah, tu kita buat kerana Allah, ikhlas kerana sebab apa Tuhan suruh buat benda ni kita buat. Nah, hak tu yang panggil ikhlas, hak tu comel. Nah, hak tu comel. Hak tu lah orang panggil hak comel sekali. Tapi
boleh juga kita sedekah buat kerana Allah dah, tapi kita tawassal dengan sedekah ni, kita minta, ya Allah, dengan berkat sedekah ni mintalah anak saya berjuru. Dan hak ni pada para ibu bapa, saya minta besar-besar hati, minta sungguh-sungguh daripada ibu bapa semua. Bila sahaja nak sedekah, jangan lupa niat oleh hati itu, we Tuhan menjadikan anak kita anak yang berjuru. We Tuhan masuk hidayah dalam hati anak kita. Wak sama-sama lagu tu. Nah, wak kerana Allah, patut niat we Tuhan bagi anak kita. Wak kerana Allah, niat we Tuhan bagi anak kita. Wak kerana Allah, we Tuhan berjuru anak kita. Wak lagu ni cerak, anak kita berjuru cerak, insya-Allah. Nah, ini penawar yang paling baik sekali. Nah, lebih-lebih lagi anak duk lobi, anak berjuru, anak minum ketung apa. Nah, kita orang tua kena wak benar-benar. Nah, pas sedekah ni kena wak sama-sama je boleh. Wirid setiap hari kena ada sedekah. Dah buat lagu mana-mana pun buat. Nah, lebih-lebih lagi jika kita buat dengan bentuk buka apa giwak apa ni mah? Giwak net bank letera 1 comel benar. Nah, pagi-pagi kita sedekah gi. Lepas tu niat dia panggil ya, we Tuhan, dia panggil berjuru anak kita. Ya, kita nak mani wajib. Lepas tu tong น้ำละหมาดก่อนหรืออาบเลยครับ ambil air semaya sunat. Jadi belum kita nak mandi wajib, sunat ambil air semaya. Tak sembik pun tak apa. Nah, tak sembik pun tak apa. Tapi kalau ambil molek comel. Maka jikalau kita ambil sunat ya, tak jadi ya tak mad dengan air semaya tu, sebab ya akan ada besar, ya akan ada kecil ya, ada besar ada lagi. Nah, tetapi jika kita maning dah, orang panggil sunat ambil semaya dah lah. Nah, sebab apa? Sebab kita akad ada besar dah. Dia ada akad ada besar, hadah pun jadi habis dah. Nah, tak ada kena ambil dah lah. Nah, gitu. Jadi boleh puasa kita nak jual barang kepada orang lain yang orang panggil apa, orang agama lain. Mau kita kat orang sial lah kecak betul-betul boleh ke tak? Dari apa ni ada kawasan orang yang agama orang yang bukan Islam. Jawabnya tak boleh. Orang kafir walau dia tak puasa pun, tapi dia berdosa tu. Dia berdosa dengan dia tak puasa. Walaupun ia puasa tak sah, sebab ia kena masuk Islam dulu. Tapi puasa Tuhan suruh dah puasa, Tuhan suruh. Suruh puasa, suruh semaya ni bukan suruh Islam saja dah, suruh semua orang atas dunia ni. Tapi kita orang Islam boleh buat selalu. Orang kafir kena masuk Islam dulu. Nah, tu. Dengan makna jadi apa hak kita orang Islam tak boleh buat, haram buat, orang Syiah, orang Yahudi tak boleh buat sepatutnya. Tu. Maka bagaimana kita tak boleh jual barang orang Islam yang tak puasa makan, supaya juga kita tak boleh jual barang orang Islam makan, supaya. Nah, kalau gitu tidak boleh jual barang makan. Nah, pada siang hari lah, malam tak boleh malam tu. Nah, siang hari Ramadan tak boleh jual kepada orang yang tak puasa, sama ada orang Islam dan bukan Islam, tak boleh. Dan jika kita jual juga kita berdosa, kita berkongsi dengan dosa dia tu. Jawab pendek-pendeknya, tak boleh jual, tak boleh. Walaupun kita duduk di kawasan orang kafir pun tak boleh jual, tak boleh. Dia nak jual juga jual alik malam. Dan jual juga jual barang lain hak bukan barang makan. Nah, orang panggil tak batal puasa, kita kata jual baju, dan jual selipar, jual kasut, tak ada masalah hak tu. Nah, tu. Kita nak semaya, nak jamuk kosa semaya, maka bersapih kita kena jauh secara mana? Nah, jawabnya ya ada banyak pendapat. Tapi nak kata kilometer hak paling sikit sekali, nah 80 ni. Nah, hak tengah-tengah 90, hak banyak lagi 92. Nah, tu maka jika kita ambil pendapat hak sikit sekali 80 ni, maka jika ambil di rumah kita dengan tempat kita nak pergi tu lebih daripada 80 ni kilometer, maka boleh semaya jamak, boleh semaya kosa. Boleh. Tapi syarat jalannya kita tu jalannya hak agama harus
Jangan maksiat. Jikalau kita sapi nak pergi hayai, kilo lebih dah kilo. Tapi pergi apa hayai ni? Nak pergi kelih konsert. Orang tak boleh amak dah kosa ni. Sebab apa? Sebab kita nak pergi buat maksiat. Tak boleh jaga tu. Tak boleh. Tapi kalau kita sapi, nak pergi apa ni? Nak pergi ziarah, nak pergi mengaji, nak pergi menegah ni, boleh. Nah, boleh apa nak yang kosa apabila sapa kilometer tu. Berapa? 80 kilo. Ai lagi saja. Dengan kilo, dan kilo lagi kelik lah. Lagi saja. Nah. Jadi kata kita jual dan beli dalam apa ni dalam Facebook yang online tu. Nah, boleh ke tak? Sebab tidak ada akad beli. Akad jual beli tu, nah, orang panggil dikira akad jual beli dah tu. Nah, dia tak kadang-kadang tak mesti berlafaz kadang-kadangnya. Dan kena-kena barang ni dia dimaafkan. Tak ada akad pun tak apa, barang murah-murah, barang sikit-sikit. Supaya kita beli wasakar, kan beli buah sakar 5 kok tak ada nak akad jual beli. Sikit-sikit lagu tu. Beli barang 102 tak nak akad jual beli. Nah, ada. Lagi pula dia tulis qalam, tulis tu. Tulis mari pak harga rekening. Kita baca dah tu. Pak kita hang jawab letu tu kata nak beli dia dah tu. Nah, dikira tak boleh dah tu. Nah, tu maka tidak ada masalah. Boleh kita jual, dia panggil beli dalam dia panggil online ataupun di Facebook tu. Kalau suami kita tak semaya, pas kita tak taat, boleh ke tak? Nah, jawabnya tak boleh. Nah, taat ke suami suku, dia tak semaya suku. Nah, jadi taat ke suami bukan kena taat semata-mata, dak. Kelih benda. Jadi mana-mana benda hak suami suruh kita dan benda tu tak salah dengan perintah Tuhan, hak tu wajib kita buat. Tapi jikalau suami kita suruh buat, walau ia semaya baik kali pun, tapi ia suruh kita buat benda hak haram, tak boleh buat juga. Tak boleh buat. Sebab tu, taat ke suami suku, dia panggil ia tak semaya tu pasal tu hak dia. Dan kita isteri ni, ingat, kita ni penawar besar, kita anak koci besar, kita puca besar, yang buat suami kita berjuru. Sebab tu kita isteri ni banyak berlaku dalam sejarah, nah, isteri yang tu laki tak berjuru. Tok laki yang kaya, maka puca bagi baik seorang suami sebab isteri ya. Nah, Allah yang berdoa siang malam berdoa. Dan berlaku di Suria, saya dengar daripada seorang guru saya, Muhammad Khair Sya'an, dia kata abang dia ni, dia tulis surat panjang kepada tok guru. Dia cerita hak abang dia. Jadi abang dia ni umur dekat dengan masjid hak Syekh Muhammad Khair duk ngajar. Tapi dia tak biasa masuk. Beci pula ada. Ngajar pun nama borang ni saya kata. Orang maju belakang dah ngajar pun nama ni. Tak minat asam. Nah, maka bininya kata, abang, gilah masuk dengar. Nah, dengar saja tak apa dah baik siwak pun tak apa masuk dengar dulu. Tak sih. Nah, maka berdoa siang malam bini ya. Ya Allah, masuklah hidayat kepada suami saya, hati suami saya. Nah, hari ni berdoa, tiap hari berdoa, malam berdoa, hari ni berdoa, esok berdoa, lusa berdoa. Lagu itulah doa itu yang masuk hidayat dalam hati suami dia. Hari tu sehari dia tak ikut mana, abang dia tu masuk hari dia tak. Dia tak itu Syekh Muhammad Khair ngajar hari pun. Kita hari ni dah ni masa lagi depan ngorek. Tu ke? Aku duduk sini dah ni, masuk ustaz. Nak masuk ustaz. Tu dia. Masuk tak? Aku nak masuk duduk 3 minit adik. Allahu Akbar teruk benar je ni. 3 minit nak masuk duduk. 3 minit Allah. Orang nak mengajar baru bismillah ya baru. Nah, tapi dia masuk lewat dah. Saya duduk mengajar dah. Nah, dia masuk pergi pak nak duduk 3 minit jadi duduk dia panggil setengah je. Galak dengar. Tu dia. Maka sejak hari tu klik rumah jadi orang lain. Lepas tu gak orang panggil rajin semaya, rajin berzikir, buat baik ke isteri dia. Ni puca. Kalau gitu kita isteri ni, nah, anak kecil kita anak kecil. Nah, mereka kecek wi lembut, layan wi baik, lepas tu ambil hati wi cak wi pandai. Nah, lepas tu pisah orang panggil pang suami kita. Lepas tu wi rawang ke dia lah. Dia buat baik dah wi rawang. Nah, pak ikut yang nak rawang gapo tu. Wah yo nak yo kenal wi ke. Wi berjuru. Ni kadang-kadang tak berjuru kita nak hai balas dengan dia. Kau tengok.
Nah, tak baju kita kata ke dia, kita maki, kita menghina dia. Hak tu nak baju ke mana lagu tu? Nah, jadi kita kena sabar banyak-banyak, lepas tu berdoa yang ngebuti, lepas tu hak suami suruh dia kalau benda baik kita wajib buat, lepas tu kita tak redha, dia tak semaya dia, lepas tu tolong dia dapat hidayah. Kita puasa, kita pocok boleh ke tak? Maka pocok ni, kelih pocok gapo? Pocok ubat demam ke, pocok gapo? Nah, maka mazhab kita Syafi'i ni pocok tak batal. Nah, pocok tak batal. Nah, tapi pocok jangan pocok dia rungga saja. Jangan tak pocok di hidung, tak pocok terbang telinga, tak pocok di mulut, tak pocok di kemaluan dua-dua punggung panggil depan punggung tu. Tu dia. Maka hak lubang tu yang masuk benda baru batal puasa. Masuk ke lain tak apa, masuk ke tangan terpocok di bahu tak batal, pocok di punggung tak batal, maka tak batal pocok. Nah, apa ni? Orang ulama tahun rau akak takbir cuang takbir akak takbir nan nai cai rau mai ma niat lama ta rau akak takbir cuk rau niat lama rau apa ni rau niat lama rau cai dai mai saat ni ya mai ma mai ma jadi niat ni mula daripada au lepas tu bar takbir daripada mula sampai akhir celah-celah tu masa niat. Maka kena berlaku niat celah-celah au bar. Ada dia. Allahu akbar. Celah-celah tu kita boleh niat. Dia tak niat maka tak sah. Dia tak sah maka tak pakai semaya kita. Dia tak sah takbir dia panggil, tak sah niat. Kena takbir mula, kena niat mula. Nah, tu dah ada dua suara tu. Allahu akbar tak masuk tu. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi kena orang 3-4 kali baru masuk. Gitu dah. Sebab tu kita jangan pak Allah akbar tak masuk bukan semaya. Jangan tak sah semaya tu. Nah, dia tak masuk niat semula sehingga kita niat masuk molek barulah kita sambung semaya lagi. Nah. Orang nak turun soto, mereka mengampak dah. Nak turun soto with duit kita. Nah, lepas tu orang kata tak boleh ambil duit ni. Maka kelih lah. Jikalau kita duduk di kawasan hak soto tu turun, tak boleh ambil duit tu sebab risuah. Misal saya duduk Saiburi ni, tiba-tiba soto di nu dibacok mai duit saya, ambil lalu kan. Nah, hak tu halal 100%. Sebab apa? Sebab saya tak ada negeri pilih dia dah. Nah, kawasan lain. Hak tu ya wi molek. Mai muncul terima kasih. Nah, ya bui lah. Boleh baik tu. Tapi jika kita duduk dalam kawasan hak ya turun, kita kena pilih dia dak orang lain, ketika tu kita tidak boleh terima duit yang dia bui itu. Kerana apa? Kerana risuah. Tu. Satu. Lepas tu dia kata nak tangok lagu mana? Tangoknya jikalau kita bimbang dengan sebab kita tak ambil ni jadi masalah, dia memurih kita sampai kata tegur apa kita ni, ambil duit dia. Ambil duit tu, lepas tu buat lagu mana? Lepas tu pergi sedekah. Dekah ke masjid ke nak yatim tak kira dah. Tapi supaya menjadikan pahala untuk dia. Untuk dia. Nah, tu ataupun hak comel lagi-laginya kita ambil sifat tawi kita dulu. Bawa lepas milik kita gatak kelai. Nah, hak tu lebih baik sekali. Nah, hak rong loma tu, nah, duit kita ambil tu pergi sedekah untuk dia. Yang menjadikan pahala untuk dia. Jikalau kita bimbang tak ada masalah. Dia tak bimbang maka tak terima pada awal, hak tu lebih selamat sekali. Kita duduk semaya, tiba-tiba mak kita panggil, ya kita nak tinggal tak semaya? Jawabnya kena semaya tu ya dua. Semaya fardu dan semaya sunat. Jika semaya fardu tak boleh tinggal, tak boleh buti semaya, kena semaya terpasuk. Tapi kita mencepatkan sikit semaya kita tu. Jika kita semaya fardu, tiba-tiba mak kita panggil. Supaya kita tak derhaka kepada ibu, maka kita mencepatkan semaya supaya sudah cepat-cepat, lepas tu kita pergi buat apa hak mak kita panggil tu. Tapi
jikalau kita semaya kita tu semaya sunat, lepas tu mak kita panggil hak ni tu baik dah pada semaya kita mak kita dah. Sebab apa? Sebab panggil apa? Patuh kepada perintah ibu wajib. Semaya sunat maka besar wajib pada sunat. Nah, tu. Sebab tu kena kelis semaya tu semaya gapo. Jika semaya fardu maka tak boleh tubik, kena semaya tapassuk dulu. Tapi kita mencepatkan sikit. Tapi kalau semaya sunat keluar tinggal semaya maka pergi sama ibu kita kalau dah. Dia kata kita ni sedekah lepas tu lupa niat. Lepas tu main niat belakang boleh ke tak? Tak lah, tak boleh tak adil lah. Kita niat dah. Kita sedekah dah. Niat kena sedekah semula lah. Tapi kita tawassal boleh tawassal. Tawassal. Ya Allah, dengan sebab berkat sedekah yang aku sedekah pagi tadi tu, jika kau terima kat ya Allah, dah saya minta dengan melalui berkat sedekah yang saya sedekah pada pagi tadi tu atau pada siang hari tadi tu, minta berlaku lagu ni. Tak apa lagu tu. Nah, lagu tu boleh. Kalau gitu jika kita sedekah dah ke, apa kita terlupa niat, kita mari tawassal dengan sedekah kita. Apa ni raukat poso 2 ปีที่ผ่านมาชุดกำลังจะหมดแล้วถามว่าจะจ่ายข้าวสารฟิดยะห์ในเดือนรอมฎอนได้ไหมหรือว่าต้องจ่ายทันทีที่nah ya boleh kedua-dua tapi hak comelnya bayar selalulah sebab masa ya sampai dah ketika kita qada kena orang bayar fidyah beras tu maka segera lebih baik daripada tunggu apanya. Nah, tu kalau gitu segera lebih comel sekali. Kan ni salam apa ถามว่าเราละหมาดลืมรอกะจะทำยังไง jikalau kita yakin cerak kata kita terlupa rokok maka kita kena pergi ke rokok dulu dah. Tinggal hak kita dah buat tu pergi ke rokok. Lagu mana? Misal kata kita sekarang ni bangun rakaat yang ketiga, duduk semaya dia baca Fatihah rakaat yang ketiga, tiba-tiba tengah duduk semaya dia baca Fatihah ingat kata rakaat yang kedua aku tak rokok lagi, aku terlupa rokok. Rakaat yang kedua tadi aku tunggu sujud dulu dah, tak rokok lagi. Lalu ni dah yang ketiga lah ni. Dia niat lagu tu serta yakin dah lagu tu, maka tinggal Fatihah rokok dulu dah. Rokok gatah yang kedua tu. Tu, rokok yang kedua tu. Maka boleh lepas rokok sujud pula, lepas tu bangun. Jadi semua kita buat tadi tu sujud bangun baca Fatihah tak kira. Rakaat yang ketiga tak kira. Nah, tu. Maka ingat molek. Jika kita terlupa tujuh mana hak rukun besar, kena kembali ke dulu dah. Misal kata kita rakaat yang keempat. Yang keempat lah ni. Tapi yakin kata aku terlupa sujud rakaat pertama. Nah, tu. Tinggal pang benar kita duduk tu, klik ke sujud rakaat pertama. Lepas tu bangun, semaya pula 3 rakaat pula. Tu cara dia. Nah, tu. Kalau gitu, apabila kita tinggal rokok, maka kita tinggal apa yang kita buat sekarang ni, maka pergi rokok selalu dah. Lepas tu kita tinggal rakaat yang berapa? Jika pertama, kita nak buat berapa rakaat lagi lepas tu? Kalau 4 rakaat nak buat 3 lagi. Tu. Lepas tu kita buat hari tu, tak kira. Dia panggil lagun lagi. Sekadar manakah isteri taat ke suami. Jadi apa hak suami, apa benda hak Tuhan tutup suruh isteri buat ke suami, isteri kena buat semua, itulah panggil taat. Lagu mana hak besar-besarnya apabila suami nak ke dia. Anak dia misalnya kita kata kasar-kasar gak nak setubuh dengan dia. Maka masalah setubuh ni dia panggil arum. Arum ni dia tak mari, dia bukan kata dia tentu arum dia mari pukul 9 malam dah. Arum ni kadang-kadang pukul 7 pagi dia mari, pukul 12 tengah hari dia mari, pukul 5 petang dia mari, kadang-kadang ataupun 1 malam dia mari tak apa mana. Maka bila masa sahaja hak suami nak kepada kita jangan kat. Tu dia. Kita kena dia panggil apa? Serah diri kita kepada dia. Walaupun kita tarak, walaupun kita apa? Serah.
Nah, dia tak begitu juga kita dilaknat kepada malaikat siapa curah? Malaikat dilaknat, ya Allah, laknat perempuan ni, larang isteri ni yang tak turut perintah suami dia. Nah, itu. Lepas tu jangan keluar daripada rumah malaikat dengan izin dia. Tu. Dan jangan masuk sesiapa dalam rumah malaikat dengan izin suami. Tu. Lepas tu jangan tutup kecek kasar dengan dia, jangan maki, jangan kata huduh-huduh. Tu jadi isteri yang dia panggil apa, seboleh-boleh yang buat baik kepada suami dia. Ni dia panggil isteri yang taat ke suami ni. Maka isteri semacam ni, butung-butung dia masuk syurga dah, walau dia hidup lagi sekalipun. Sebab Nabi kata kan, Nabi kata ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin atau radin anha dakhalatil jannah. Mana-mana isteri yang dia mati dulu ataupun suami dia mati dulu, tapi dalam keadaan hal suami tu sangat-sangat redha kepada dia, maka perempuan ni wajib masuk syurga dan ikut nak masuk pintu mana boleh belaka. Ni besar. Maka syurga ni dia beratlah. Susah, bukan mudah. Sebab tu kena sabar banyak-banyak. Tu dia. Baik. Bermolek masa pun dah sampai bermolek, soalan pun dah habis bermolek. Tu dia. Maka tapi saya teringatlah satu soalan lagi, maka minta masa lebih kurang sikit lagi. Jadi ada yang mau tanya dalam panggil dalam messenger ni. Tanya kata adakah kita berdoa kepada minta dengan Tuhan tapi melalui orang mati, adakah syirik? Ni doa masalah ni saya kelih dah banyak duk panggil podok dalam Facebook tu. Jadi kita minta doa dengan Tuhan melalui dengan berkat, dengan mulia, dengan peringkat orang mati daripada orang baik-baik daripada hamba Tuhan. Maka adakah lagu tu masuk dalam kata syirik? Maka jawabnya para ibu bapa, jumhur ulama, bahkan ulama semualah, kita boleh kata semua ulama ahli sunnah wal jamaah. Semenjak lama-lama lagi dah, masa salaf lagi ni dah. Sampai kepada masa kita sekarang ni, doa yang kita minta, yang apabila kita minta, kita tak minta dengan yang lain daripada Allah. Hanya kita minta dengan Tuhan saja, tapi kadang-kadang melalui orang ni, maka harus boleh tidak ada apa-apa. Orang panggil tawassal, orang panggil lagu tu. Maka tawassal ni boleh kata 99% daripada para ulama Islam ahli sunnah wal jamaah kata boleh. Ya, masalah orang mati orang hidup sama ya. Orang hidup, orang mati sama ya. Sama segi mana? Sama segi tidak boleh buat, tidak boleh beri kesan. Tidak boleh buat manfaat apa beri kepada kita. Malaikat dengan izin Allah. Orang hidup, dia tak tolong kita. Dia tu tak izin, dia tak tolong kita. Walau kita minta tolong dengan dia pun, tak boleh ada apa-apa, dia Tuhan tak ada. Dia Tuhan tak boleh tolong kita. Sebab orang ni nak gerak nak buat apa dengan Tuhan, dia bukan buat dengan sendiri dia. Juga orang mati supaya orang hidup orang mati tak ada beza. Di segi tidak boleh beli bekah, di segi tidak boleh beli kesan, di segi tidak boleh beli manfaat, sama ya. Tapi dia Tuhan kehendak nak wi ke yearning dengan sebab yearning boleh. Apa salahnya? Misal kata saya ni orang biasa kampung, tapi saya ni ada buku, saya orang kena saya betul, demo nak zalim saya, tapi saya ni kena bergual supaya nak dapat hak saya kelik, tapi saya tak ada kaki tangan, gula wek ke kedai. Maka jika kalau gual betul-betul ni harap nyanyolah saya ni. Sebab tu saya pergi minta tolong dengan orang kedai. Dia tolong saya. Tu kita tolong kira dengan hakim ke apa gitu, kira buat saya tu dapat hak saya. Ni pun supaya juga
kita rasa kita jauh daripada Allah, walaupun kita boleh minta dengan Tuhan, tapi kita pergi pak baba tolong doa kita besar start baba doa saya hati. Nah kita banyak lagu tu. Patut orang hak kata apa ni, orang hak kata minta dengan Tuhan melalui orang lain syirik, dia pun minta juga. Tu guru ya, Syekh doa saya hati, dia minta juga ya pun. Nah apa kena tak doa selalu mung doa selalu lah dengan Tuhan. Nah jika kalau minta orang lain syirik ke, nah minta dengan Tuhan lu dah kan. Nah ada. Jadi minta dengan Tuhan comel baik boleh. Hak lagu ni pun boleh. Bahkan kelih para sahabat dia sama-sama minta orang panggil apa? Minta orang sayang saudara tolong doa ke dia. Para sahabat ramai mana gi minta Nabi doa ramai mana. Padahal ia berdoa ke Tuhan lu boleh. Tapi ia berasa kata Nabi berdoa lebih baik. Derah diterima sebab Nabi orang rapat dengan Tuhan, orang baik. Gitu. Tu. Pani pun supaya juga. Jadi kalau kita pergi di kubur, orang wali daripada wali Allah, jasa dia baik. Dia ni orang rapat dengan Tuhan, Tuhan sangat cinta dan kasih sayang ke dia. Masa dia hidup dan masa dia mati, lepas dia mati dah. Dia golongi orang baik, orang bertuah. Maka kita pergi di kubur dia, kita baca Fatihah, kita baca. Lepas tu kita berdoa. Bukan minta dengan kubur tu. Tak ada orang Islam minta dengan si mati betul-betul tak ada. Tak ada seorang mahbub pun. Nah, walaupun lafaz dia kadang-kadang nampak zahir minta dengan tu, hakikat dia minta dengan tu. Cuba tanya ya. Kita dengar dekat dia minta tu. Nah, meminta dengan ni ke? Ada dengan Tuhan tu. Apa tu? Ni melalui dia ni. Kita bersumpah ya. Nah, kita minta Tuhan tunai hajat kita dengan sebab apa? Dengan sebab berkat Syekh ni, dengan sebab jasa Syekh ni, dengan sebab baik Syekh ni, dengan peringkat dia di si engkau ya Rabb, engkau kasih ke dia, maka dengan sebab engkau kasih ke dia ya Allah, tunailah hajat saya. Itu ya. Nah, maka tak ada minta dengan ya dia terung tak ada. Kita minta dengan Tuhan. Nah, sebab tu di mana syirik? Tak ada syirik pun. Lepas tu dalil yang kata orang mati boleh bermanfaat kepada kita dia Tuhan izin ni Malam Isra wal Mi'raj jelas sekali para ibu bapa. Nah, semaya kita ni berapa waktu sehari semalam hak Tuhan fardu? Tidakkah 50 waktu sehari semalam? 50 waktu sehari malam. Lepas tu sebab apa puca apa mari mana yang tinggal 5? Sebab apa? Sebab Nabi Musa lah yang Nabi Muhammad menggiptawalah umat tak kuasa. Naik kali, turun 5, kurang 5. Lagu tu lah. Siapa 5? Maka hari ni kita boleh semaya 5 waktu ni. Kita kena terima kasih banyak-banyak kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Sebab dia, puca dia lah yang buat kita dapat boleh semaya 5 waktu ni. Dia tak begitu juga 50 waktu badai lah kita ni. Padahal Nabi Musa mati dah. Tu. Kalau gitu nak kata dia Tuhan nak kita dapat manfaat daripada dengan sebab dia kita dapat. Nah, umat Nabi semua dapat dengan sebab dia manfaat daripada Nabi Musa. Nah, sebab dia minta hukum tak kurang semaya. Lepas tu banyak lagi lah. Nah, sebab tu masalah hukum orang syirik ni jangan gaduh lah. Jangan gaduh. Nah, tu dia. Lagi pula kita siapa kita? Kita learning ni. Adakah kita sampai peringkat para ulama besar? Mereka ulama-ulama yang kaya kitab beratus ataupun ribu-ribu buah. Nah, yang semua umat Islam aku kata dia ni orang baik. Nah, tidak ada khilaf kata dia orang butung. Nah, tu buat kembalilah kita klik kepada kitab-kitab para ulama. Nah, beribu tahun lepas mari dah. Siapa ratib hukum kata orang berdoa dengan Tuhan, lepas tu bertawasal dengan orang ni amal orang ni syirik. Siapa kata? Tak ada yang kata. Malaikat orang-orang yang gelecoh, yang gelewing, yang sesat daripada umat Nabi. Tu saja hak kata syiriknya. Tu saja hak kata sesatnya. Nah, ulama kebanyakan 99% kata boleh harus tidak ada masalah apa-apa. Nah, sebab ni pun kita kena ingat juga kadang-kadang jadi masalah pada hari ini. Nah, ya Allah.
Ya, kita pergi ziarah kubur tua kita duduk lagu mana? Kita duduk dia panggil di pelagu dengan muka dia. Pelagu dengan muka dia, kita duduk di muka dia. Nah, ia lihat kita lihat dia. Seperti kita pergi ziarah orang sakit di hospital lah. Tapi kita duduk di pihak atas, yang duduk di pihak kaki, duduk di pihak dada ya hingga kepala, duduk di kawasan tu. Tu waktu kecek dengan dia, duduk baca patah dua daripada Al-Quran bagi lagu tu. Nah, maka nasihat kepada panggil perempuan yang panggil membuka ke aurah ini nama rakti halal. Maka jika ada lagi ni, saya akan berkecek bakning dengan cara luah lah, Malek Isak di rekan Sengtian yang kam kun hak abazu. Sebab saya pergi setiap malam Rabu, hari Selasa malam Rabu saya kecek sana. Maka minggu lepas saya kecek hal perempuan dah. Batu tak ada habis. Maka saya sambung dari minggu ni. Dan maka dari minggu ni masuk sikit bab aurah. Dan saya akan sempurna jelas di sana insya-Allah. Baik. Maka masa pada siapa? Nah, saya panggil apa? Sambung semula insya-Allah minggu depan. Nah, maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.